inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikin. Bismillah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 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 حسبي الله Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. ونعم النصير. حسبي الله Cukuplah Allah bagiku فنعم المولى sebaik-baik pelindung, النصير. حسبي sebaik-baik penjaga, ونعم الوكيل sebaik-baik penolong. ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Sesungguhnya aku من telah berlaku zalim. الظالمين. يا Wahai Tuhan لطيف yang maha نجنا lemah مما نخاف. lindungilah kami dari apa يا yang kami ربي takuti. نجنا من القوم الظالمين. Apa
cerita warna pagi dengarkan. Al-Quran kita sendiri sebenarnya menggunakan binary kan. Ada bahasa Arab, ada huwa, ada hiya. Masya Tapi Allah, betul. tak ada yang ketiga kan, huwa hiya, konsep itu sendiri. Jadi kalau maknanya secara tak langsung baik pendidik, baik ibu bapa apabila kita mengajar anak-anak tentang konsep nahu, grammar, huwa dan hiya tu, maka jelaskanlah dengan sebaiknya bahawa kita ada konsep dua jantina tersebut kan. Dalam Islam kita menetapkan bahawa ada dua jantina dan jantina yang ditetapkan itu ada membawa kepada peranan khusus. Kemudiannya apakah peranan lelaki, apakah peranan perempuan kan. Dan begitu jugalah apabila kita anak-anak kita dah belajar tentang Al-Quran, tentang Nahu dan sebagainya, kita bersembang dengan mereka. Kita juga memahamkan kepada anak-anak daripada kecil. Kenapa Rasulullah SAW menekankan bahawa melatih anak-anak solat seawal 5 tahun dan mewajibkan diorang pada umur 7 tahun kan? Kerana dalam solat penekanan identiti jantina tu sangat kuat. Penetapan identiti jantina dalam solat sangat kuat. Pada orang lelaki, anak lelaki-lelaki, cara nak solat dia lain. Kerana adik lelaki, adik tak boleh pakailah telefon macam kakak kat belakang. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam kehidupan kita ni kena selalu fokus. Kena tahu kita perlu kepada fokus. Anda masuk ini bersama saya Nurhayati Paradi untuk anda terus fokus bersama Radio IKIM insya-Allah. Dan bila cakap tentang fokus ni kan, kita sebagai umat Islam pastinya lah akhirat itu sebagai fokus kita. Fokus sekarang adalah untuk perbaiki diri sendiri, sungguh-sungguh belajar ilmu fardu ain insya-Allah, amalkan ilmu yang kita belajar sentiasa dilibatkan Allah SWT, dan apa jua urusan yang kita lakukan dan dahulukan redha ibu ayah kita. Jangan sekali-kali kita ketepikan mereka dan sangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan cara itu paling kurang paling minimum kita telah melakukan suatu fokus ataupun kita telah set satu matlamat yang baik juga untuk tahun 2023 bermula awal-awal tahun ini insya-Allah. Bukan lagi hal-hal dunia yang tak beri manfaat yang kita fokuskan kan. Cubalah untuk belajar fokus akhirat. Kita mula hari ini, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus fokus di setiap masa yang bakal kita lalui mendatang insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kita akan teruskan lagi. Kita fokus juga fokus untuk kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan juga meletakkan prioriti Allah itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Allah itu adalah tujuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalannya. Itu kita selalu sangat diajar tentang itu, dan kita akan bersama menerusi rancangan Kemuliaan Mustafa sebentar saja lagi bersama dengan Ustaz Nurul Aswar untuk bersama dengan rakan pendengar. Ini adalah siaran ulangan sebenarnya yang kita telah pun siarkan pada minggu lalu, dan moga-moga seperti yang dinyatakan tadi, setelah banyak semakin kita ulang-ulang ilmu itu, semakin mudah-mudahan ianya semakin mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah sebagai tarbiyah dan juga muhasabah diri. Baiklah, untuk rakan pendengar, kita akan ikuti perkongsian Kemuliaan Mustafa sebentar saja lagi. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada perkongsian ataupun gabungan suara. Kita ada dari Sulaiman, kita ada Ija Madsen untuk Dunia Sementara Akhirat Selamanya, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Nurhayati Paradi. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara,
Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Kontrak Grade F41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi maklumat, multimedia, komunikasi dengan kepujian daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang penghasilan kandungan, content creation di platform media sosial di sektor awam atau swasta, cekap dalam penggunaan kamera video, peranti pintar, penyuntingan video, grafik dan copywriting. Antara bidang tugas ialah menghasilkan kandungan pada pelbagai platform media sosial Radio IKIM dalam bentuk video, grafik, teks dan merangka strategi serta hantaran media sosial dengan cekap dan berkesan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 25 Januari 2023. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita pada malam ini. Kita ada rancangan Kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan sahabat-sahabat pendengar Nun di utara tanah air. Kami bawakan kepada anda. Kita ada perkongsian bersama dengan Ustaz Nurul Aswar Nasrun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz Aswar?
Alhamdulillah sihat. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dan hari ini untuk bersama dengan Ustaz sebagai episod pertama kita untuk Kemuliaan Mustafa. Jom Ustaz, kita mulakan perkongsian kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada kali ini kita berada dalam rancangan Kemuliaan Al-Mustafa bagi kali yang pertama. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian. Ketika mana baginda Nabi SAW datang kepada umat manusia seluruhnya, ketahuilah kita bahawasanya Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menyempurnakan akhlak yang terbaik. Akhlak Nabi telah pun ditunjukkan dengan kemuliaan, dengan kebaikan dan keberkatan. Sebab itulah ketika mana baginda Nabi SAW datang, banyak perkara yang Nabi mengajar kita tentang akhlak dan adabnya. Bagaimana tata susila akhlaknya yang saling melengkapi dalam kehidupan ini. Sebab itulah para pendengar yang dikasihi sekalian, ketika mana kita diajar bagaimana untuk memberikan akhlak yang terbaik dalam kalangan kehidupan kita, kita perlu memahami bahawasanya sejarah ada menyebut melihat kepada tentang ketamadunan itu sendiri. Kita lihatlah apa juga yang kita faham tentang kemuliaan, tentang peradaban, tentang ketamadunan ini. Kita lihat runtuhnya sesuatu bangsa ini adalah disebabkan oleh ketamadunan yang tidak diatur dan diurus dengan baik. Akhirnya sesuatu bangsa itu boleh ranak, boleh musnah dan boleh hancur binasa. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita melihat bahawa dalam kehidupan ini akhlak, adab, tata susila dan apa juga yang diatur oleh baginda Nabi SAW itu, dia pasti memberi kesan yang baik dalam kehidupan kita. Begitulah juga kalau saudari merujuk kepada ayat Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah berbicara dengan bagaimana manusia yang diangkat oleh Allah untuk mendapat nilai kebahagiaan dan kasih sayang itu dengan berakhlak dan berkasih sayang. Saudara-saudari, para pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, kita lihat bagaimana Allah mulakan bicara dengan man amila salihan. Barang siapa, kata Allah, yang beramal dengan amalan yang soleh. Mereka yang beramal dengan amalan yang soleh, maknanya mereka melakukan kebaikan dalam kehidupan mereka. Mereka saling bercakap jujur. Mereka saling bercakap dengan benar. Mereka saling bantu-membantu. Saling tolong-menolong. Mereka saling bertukar fikrah dengan baik. Mereka bercakap dengan baik, sopan. Bercakap dengan nada yang baik. Bukan budaya perli-memerli dan seumpamanya. Maka itu juga tergolong dan termasuk dalam kategori orang yang melakukan amal soleh. Selain daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Umpamanya, ibadah apa yang kita lakukan? Solatnya,
puasanya umpamanya. Zakat yang kita keluarkan, umrah yang kita laksanakan, haji umpamanya. Itu juga amalan-amalan soleh yang akan memberi efek dan kesan kepada kehidupan kita. Allah sebut man amila salihan. Satu peringkat, satu sudut, melakukan amal soleh daripada kalangan kita. Min zakarin au unsa. Sama ada dia laki-laki kah ataupun perempuan kah dia. Wa huwa mu'min. Tetapi dia mesti dipluskan. Dia mesti ditambahkan dengan beriman kepada Allah. Kenapa Allah sebut orang yang melakukan amal soleh dan kemudian dicampurkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebabnya mereka yang beriman pasti akan melakukan amal soleh melalui ganjaran kebaikan yang sudah tentulah Allah berikan kebaikan ini kepada kehidupan manusia. Tuan-tuan, apa efek yang kita dapat bila melakukan amal soleh, bila beriman kepada Allah? Maka Allah berikan kita dua perkara. Pertama kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Maka kamilah yakni Allah yang menghidupkan kalian dengan satu kehidupan yang sangat bahagia. Jadi soalnya tuan-tuan, kalau kita nak hidup kita bahagia, kita hari ini nak hidup bahagia, kita pergi cari jalan yang silap. Kita cari perkara-perkara yang singkat supaya dia boleh seolah-olah memberikan kebahagiaan itu pada kita. Sedangkan perkara itu bukan memberi bahagia, bahkan boleh memudaratkan kehidupan kita. Umpamanya, dia mengambil perkara-perkara yang dilarang dalam syarak. Pada dia mungkin ambil perkara tu boleh meletakkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dia salah. Kalaulah dia ambil perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, umpamanya dia mengambil benda-benda yang diharamkan, dadah umpamanya, atau perkara-perkara yang lain. Perkara itu sudah tentulah pada pandangan dia itu bahagia, tetapi sebenarnya dia bukan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Nak cari nilai bahagia, tuan-tuan, para pendengar Radio IKIM, carilah kebaikan dengan melakukan amal soleh. Letakkan sesuatu yang tak baik itu di tepi. Dan hari ini kita sudah pun melangkah masuk ke tahun baru Masihi. Kita melakukan azam. Kita letakkan keazaman yang tinggi. Umpamanya, apa azam kita? Saban tahun kita selalu berazam. Itu dan ini. Itu dan ini. Sampai satu tahap. Kita masuk tahun baru, kita melakukan azam. Kita niat. Kita berazam untuk buat itu dan ini. Tetapi apakah kita sulam dengan usaha yang baik? Kan? Dan kadang-kala apa yang kita faham dengan kebaikan ini. Sebab itu lakukan kebaikan, buat amal soleh, sudah tentulah ganjarannya baik di sisi Allah dan kehidupan kita akan tenang, akan bahagia. Dan yang kedua kata Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kata Allah, kamilah yang akan memberikan dan mengurniakan kamu ganjaran pahala sebanyaknya di atas apa yang telah kalian kerjakan. Ya hadirin muslimin, muslimat, para pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, maka carilah nilai kebaikan itu. Saban ketika, sedang atau tidak, ketika mana Rasul SAW berbicara dengan soal 1001 kebaikan. Tuan-tuan lihatlah, ketika mana Nabi SAW datang pada kita, Nabi ajar kita perkara-perkara yang baik. Hormat mak ayah, bercakap baik dengan kawan, bercakap baik dengan mak ayah, hormatlah sama-sama kita, raihkan setiap perbezaan pandangan. Tuan-tuan, maka itu yang diajar oleh Nabi SAW. Tetapi kadang-kala kita jadi pelik juga. Dan pelik tu kenapa? Kita bagi tahu kata kita nak masuk syurga. Bila orang tanya kita, syurga ke? Ya, syurga. Nak masuk syurga ke? Nak masuk syurga. Tapi tingkah laku kita, perangai kita, kelakuan kita tidak menggambarkan seolah-olah kita ni nak memberikan, nak meletakkan syurga itu di depan kita. Apa yang kita buat seolah-olah kadang-kadang kita tidak meletakkan syurga itu di hadapan. Sedangkan tiap-tiap hari kita nak syurga. Bila ditanya syurga ke neraka? Syurga. Syurga ke neraka? Syurga. Tapi apa yang kita buat untuk ke arah syurga itu? Solatnya kadang-kadang lambat. Quran kadang-kadang tidak dibaca. Kadang-kadang
kita menyertakan perkara dunia itu lebih kepada perkara akhirat. Kita menjadikan kehidupan dunia itu lebih kepada kehidupan akhirat. Kita memberikan keutamaan kepada urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, apa berlaku hari ini? Sebab itu kadang-kadang kita jadi stres. Sebab itu kita jadi tension. Sebab itu kita kadang-kadang pening untuk memikirkan bagaimana untuk menjadikan seorang itu, kehidupan ini, kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Tuan-tuan, saudari, para pendengar Radio IKIM, Allah sudah pun memberikan jawapannya. Ambil dan cedok apa yang Allah berikan pada kita. Allah sebutkan, kalau nak kehidupan yang bahagia, sudah tentulah cari nilai kebaikan dalam melakukan amal soleh sebanyaknya. InsyaAllah, tuan-tuan, kita semua akan dibekalkan dan dikurniakan dengan kebaikan kehidupan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik dalam kehidupan ini. Bukan hanya dunia, tetapi juga kehidupan di negeri akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah, insyaAllah. Itu yang kita inginkan, Ustaz, kan? Macam mana pun, inilah yang kita nak bawakan dalam kemuliaan Mustafa ni. Kita nak belajar mencontohi kesolehan bagi Nabi SAW. Terima kasih banyak Ustaz awalan tadi. Sangat memberi manfaat dan juga motivasi untuk kita sentiasa menjadi yang terbaik dan terbaik, insyaAllah, dalam kehidupan kita. Dan kita akan mencurihat kita, Ustaz, dan juga rakan pendengar. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Ya Allah, Ya Allah, padanya ku berserah. Dialah yang Maha Esa. Ya Allah, Ya Allah, ku bersujud padanya. Dialah yang Maha Esa. Segala yang diberi nikmat, janganlah kita leka. Dugaan yang diberi harus tabah menghadapi. Indahnya dunia kita kecapi, indahnya dunia kita nikmati, indahnya segala ciptaannya, indahnya hanyalah sementara. Dialah yang segala-galanya, segala pujian hanya untuknya. Dialah yang seagung-agungnya, padanya tempat kita berserah. Janganlah kita leka. Dugaan yang diberi harus tabah menghadapi. Indahnya dunia kita kecapi, indahnya dunia kita nikmati, indahnya segala ciptaannya, indahnya hanyalah sementara. Dialah yang segala-galanya, segala pujian hanya untuknya. Dialah yang seagung-agungnya, padanya tempat kita berserah. Ya
Ya Allah, padanya ku berserah. Dialah yang Maha Esa. Ketahuilah bahwa indah itu segala-galanya. Kalau baik belum tentu indah. Akan tapi kalau sudah namanya indah, ini adalah indah. Kebahagiaan yang indah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati seorang hamba. Dan jika ternyata seorang hamba diberi oleh Allah harta melimpah, kalau hati tertata akan bahagia. Begitu sebaliknya jika hati itu tidak tertata, biarpun harta melimpah akan merasakan gundah gulana, gelisah dan susah. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah harta melimpah. Hidup hanya kerja sehari makan sehari. Akan tapi kita temukan hidupnya penuh dengan candaria, tersenyum, dengan kegembiraan. Maka hendaknya siapapun yang mencari kebahagiaan, jangan lupa tempatnya adalah di dalam hatimu sendiri. Biarpun itu orang yang sangat baik kepada kita, kalau di saat kita punya kebencian kepada orang tersebut, maka orang itu pun menjadi tidak nyaman bagi kita. Duduk dengan orang yang tidak kita cintai menyusahkan, bikin kita keringatan karena hati kotor. Akan tapi jika kita mencintai, subhanallah, sampai dikatakan bahwasanya dalam suasana yang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Akan tapi di saat orang saling membenci dan hilang rasa cinta dan kasih, biarpun tempat itu luas, akan tapi seperti sempit. Kelihatan di ujung sana sudah merasa tidak nyaman. Siapa lagi dia itu? Kenapa harus ada di sini? Maka dari itu, untuk menggapai keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ayo kita menata hati kita. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Untuk bersama dengan sahabat pendengar perkongsian kita, kita ada Ustaz Nurul Aswar Nasrun bersama kita untuk episod pertama Kemuliaan Al-Mustafa pada tahun 2023 ini. Ustaz, tadi kita kongsikan bagaimana sebenarnya dikatakan akhlak, adab dan juga tata susila bagi Nabi SAW, dan juga bagaimana pentingnya untuk kita menjaga semua itu dan telah pun dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sendiri. Ustaz, kita sambung lagi perkongsian Kemuliaan Mustafa kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Kita sambung pada kali ini, sebagaimana yang tuan-tuan kita sedia maklum. Kita berbicara soal akhlak, kita sering berbicara soal adab, kita sering berbicara soal tata susila dalam kehidupan kita. Tetapi tuan-tuan, pernahkah kita terfikir bagaimana ibadah kita yang memberikan kesan kepada adab kita? Akhlak yang kita tunjukkan, akhlak yang kita pamerkan, apakah dia datang daripada ibadah yang terhasil itu? Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah kepada umat manusia ketika mana baginda Nabi SAW pergi menghadap dengan Allah, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha untuk menerima kefarduan salat. Di antara ibadah yang diterima oleh baginda Nabi SAW secara direct daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Tuan-tuan, sedarkah kita Nabi turun dan Nabi sebutkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, semayanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tuan-tuan, maknanya ketika mana Nabi sebut tentang sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang itu bukan hanya solat yang didirikan di dalam ruang lingkup solat itu semata-mata, tetapi bagaimana solat itu memungkinkan kita dalam memberikan kebaikan kepada akhlak dan adab itu. Lihat, orang yang memberikan kebaikan dalam kehidupan dia, tuan-tuan lihat, mesti ada kebaikan yang dia buat dalam ibadah solat. Umpamanya apa? Bila dia solat itu, so itu dalam Quran Allah sebut wailul lil musallin, celakalah atau neraka wailah bagi orang yang solat. Neraka wail bagi orang yang solat itu yang bagaimana? Yang kata Allah, mereka solat dengan sahun, dalam keadaan kelalaian, dalam keadaan mereka tidak meletakkan sesuatu kepada ibadah solat mereka. Mereka solat sambil lewa, mereka solat di luar waktu,
Mereka solat di akhir waktu. Mereka pandang pada solat mereka. Yang akhir, solat itu tidak memberikan sesuatu kelengkapan yang baik dalam kehidupan mereka. Sebab itulah tuan-tuan, hadirin, para pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, saya mengajaklah supaya kita melihat kepada kepentingan ibadah itu. Di antaranya solat. Bagaimana solat dapat melengkapkan ibadah, dapat melengkapkan akhlak seseorang dengan baik dan sempurna. Kalau orang yang solat, tuan-tuan tengok, dia takkan buatlah benda-benda yang tak elok. Ada orang kata, ada je Ustaz. Sebab itu solat tu kita nak menjadikan dia memperhalusi solat itu dengan kebaikan. Ramai orang yang solat, tetapi mereka tidak meletakkan solat itu sebagai aulawiyatnya, keutamaannya, prioritinya dalam kehidupan mereka. Mereka solat tapi di luar waktu. Mereka solat tapi tunggal langgang. Mereka solat tetapi solat mereka tidak didirikan atas dasar ilmu. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dia buatlah sesuatu yang perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemungkaran. Sedangkan Allah sebut dah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, solat itu dapat mencegah kalian daripada perbuatan mungkar, keji dan mungkar. Sebab itu kita kena berfikir. Allah jadikan siang dan malam silih berganti. Sebab kita kena berfikir. Datangnya kerasulan baginda Nabi SAW kepada kita diminta untuk kita berfikir. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, Allah sebutkan dalam Quran, yuqallibuhullahu laila wan nahar. Dzalika la'ibratan liulil absar. Allah kata, tengok siang dan malam. Kami berikan siang dan malam itu silih berganti. Yuqallibuhullahu laila wan nahar. Kami silih gantikan siang malam, siang malam, siang malam. Tapi kalau orang yang tak nak melihat, dia hanya melihat kepada siang itu siang, malam itu malam. Tapi kita nak meletakkan bagaimana siang dan malam itu yang kata Allah, zalika la'ibratan liulil absar. Dan kami jadikan kata Allah, tuan-tuan, zalika la'ibratan. Semua ni untuk menjadi ibrah, pengajaran bagi orang-orang yang mahu berfikir. Sebab itulah tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan para pendengar Radio IKIM pada malam ini, supaya kita melihat, kita dapat berfikir, kita dapat merenung, melihat bagaimana apa mesej yang baginda Nabi SAW nak sampaikan kepada kita pada waktu dan ketika ini. Tuan-tuan, apa yang Nabi bawa bukan berdasarkan kepada nafsu, tetapi Nabi bawa adalah wahyu yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikut seluruh tunjuk ajar yang dibawa oleh Nabi SAW dari sudut akhlaknya, ibadahnya, maka kehidupan kita pasti akan baik dan sejahtera. Tuan-tuan lihat ketika mana Nabi bangun untuk berdiri solat, tatkala mana seluruh bangsa Yahudi pada masa itu, orang musyrikin pada masa itu, pulau baginda Nabi SAW. Tapi Nabi datang dengan wahyu dan akidah yang satu. Dan akhirnya Nabi berjaya untuk meletakkan Islam itu bukan hanya di Malaysia, tetapi seluruh pelosok dunia. Tuan-tuan pergilah di mana negara yang ada atas dunia ni. Negara yang ada atas dunia, semua ada Islam. Semua ada penghuninya, penduduknya, mesti ada orang Islam. Walaupun mereka menjadi golongan minoriti di dalam sebuah negara itu. Maknanya berkesan dan berjayanya dakwah yang dibawa, pimpin oleh baginda Nabi SAW, dan akhirnya risalah perjuangan ini sampai kepada seluruh pelosok dunia kita hari ini. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itu buat ibadah biarlah atas dasar ilmu. Buat ibadah sama ada umrahnya kah, salatnya kah, puasanya kah, zakatnya kah, hajinya kah, dan ibadah-ibadah yang lain, binalah ianya di atas dasar ilmu. Kita mengaji tuan-tuan, biarlah kita mengaji ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya ilmu inilah yang akan pimpin dan pandu kita untuk menjadikan ibadah kita ibadah yang lebih baik, dan akhirnya kita rasa kemanisan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang nak solat tuan-tuan, dia rasa tertunggu-tunggu lagi.
bila lagi nak masuk waktu solat. Itu orang yang baik. Tapi kadang-kadang kita duduk dalam solat ni, dia rasa, Allah, mai pula dah maghrib. Duduk sekejap lah, mai pula dah isyak. Dia rasa pening bila solat tu nak datang. Sepatutnya dia rasa teruja. Loh, datang maghrib ni. Dia tertunggu-tunggu untuk waktu isyaknya pula. Sampai isyak dia tertunggu-tunggu pula untuk waktu subuhnya pula. Dan begitulah seterusnya dalam kehidupan ini. Jadi, planlah kehidupan kita supaya kita menjadi umat yang senantiasa berpegang kepada kehidupan Islam. Kita selalu sebut dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, hidup aku, mati aku, ibadat aku, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerana itu kita akan menjadikan kita insan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu yang kita inginkan Ustaz kan, ini yang katakan sebagai bagaimana bagi Nabi SAW menyatakan bahawa kerehatan, solat itu adalah sebuah kerehatan. Caranya bagaimana? Inilah caranya Ustaz dah kongsikan bagaimana kita sampai tahap tu memang nanti-nanti untuk solat untuk waktu yang seterusnya. Dan kita akan mencari sekali lagi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah
buktikan ladaku